Nyawa dan peluang untuk hidup adalah satu nikmat yang paling berharga dalam kehidupan seseorang manusia. Setiap yang bernama manusia pasti sangat menghargai nilai nyawa dan peluang kehidupan yang dimilikinya. Namun, terdapat segelintir manusia yang telah hilang nilai budi dan kemanusiaan dengan mengabaikan kepentingan memelihara nyawa dan kehidupan seseorang manusia. Penggugur haram di kalangan wanita Islam adalah fenomena semasa yang menjadi permasalahan bersifat domestik dan antarabangsa sejak kebelakangan ini. Pengguguran bermaksud penamatan kehamilan dengan menyingkirkan atau mengeluarkan embrio atau janin dari tempat asalnya iaitu rahim wanita sebelum cukup bulan dengan sengaja dengan niat untuk mematikan. Para ulama bersependapat bahawa pengguguran anak selepas 4 bulan hukumnya adalah haram, bahkan ia merupakan satu perbuatan jenayah. Di dalam Al-Quran ada menyatakan, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang besar. Surah An-Nisa ayat 93. Objektif kajian kami ialah untuk mengenal pasti faktor berlakunya pengguguran haram. Yang kedua, menyatakan kesan atau akibat daripada pengguguran haram. Yang terakhir ialah untuk menjelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengelakkan pengguguran haram daripada berlaku. Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ini kita akan menemu bual seorang pelajar universiti yang pernah melakukan pengguguran haram. Okey, jom. Okey, baiklah Miss A. Boleh ceritakan sedikit kisah yang berlaku sebelum Miss A buat keputusan untuk gugurkan kandungan tersebut? Saya asalnya latar belakang yang baik. Saya pergi sekolah yang bagus, sekolah bagus. Lepas tu saya masuk universiti. Banyak perkara yang berubah dalam hidup saya. Saya banyak mengalami culture shock dan banyak jadi pergaulan yang tidak terkawal lah, hidup bebas tanpa ada ibu bapa di sisi. Hari kami keluar bersama waktu malam, kononnya untuk bertindakan jiwa muda. Tapi masa kami nak pulang ke college, kami balik, pagar universiti kami tutup. Jadi kita ada harapan kami kena buat keputusan untuk tidur kat luar. Jadi bila kami berdua saja keluar tu, Okey, pada masa tu adakah Miss A memang betul-betul setuju untuk tidur di hotel? Pada awalnya tak, hati saya rasa berat juga. Tapi selepas dipujuk rayu oleh dikatakan teman lelaki saya pada masa tu, saya ikutlah saja. Dan masa tu, lepas dari tu saya rasa sedarlah itu merupakan kesilapan besar saya lah dalam hidup. Kejadian itu kami terlanjur dan makin lama makin terjerumus dalam lembah ni. So, macam mana masa Miss A tahu yang Miss A hamil? Jadi selepas kami beberapa kali bersama tu, saya mula rasa tak selesa hormon badan. Lepas tu saya rasa sakit perut selama beberapa hari. Jadi saya jumpa doktor sebab rasa tak selesa. Saya terkejut juga bila saya dapat tahu yang saya dah hamil lah. Tapi saya cubalah minta bantuan dengan kata-kata teman lelaki saya. Dia suruh saya buang bayi dalam kandungan tu. Saya masa tu ingatkan dia akan bersama saya. Tapi rasa bodoh lah juga masa tu. Teman lelaki saya kata macam tu, saya reject, saya kata tak nak. Saya memang dah, saya rasa putus asa lah dengan dia masa tu. Jadi saya macam, bila saya kata saya tak nak, dia tinggalkan saya. Jadi apa yang saya ada hanyalah keluarga saya lah masa tu. Tapi tu pun saya rasa malu sangat. Saya berharap lah pada Tuhan, walaupun saya rasa kotor masa tu, sebab biarlah keluarga saya terima. Tapi bila saya beritahu kepada dia orang, hancurlah sudah hati saya bila saya tahu yang dia orang pun tak bersetuju. Jadi dengan izin keluarga, dengan hati yang berat, saya terpaksa gugurkan. So, apa perasaan Miss A pada waktu tu? Saya ingatkan kehidupan saya boleh kembali pada normal. Tapi
bukan saya. Selepas kita buat satu kesalahan yang besar, keluarga saya dah tak pandang saya masuk dulu dah. Dia orang masuk pandang serong, saya boleh kata. Saya pun rasa macam tak selesa dengan pandangan dia dalam bagi tu. Tapi benda dah kita nak buat. Saya nak kata saya menyesal pun, saya tak nak kata satu. Tapi rasa bersalah yang teramat tu sampai sekarang saya ada. Okey, baiklah. Terima kasih Miss A atas luangan masa yang diberikan pada hari ini. Harap apa yang kita buatkan ni akan jadi motivasi untuk para penonton yang akan melihat video kita. Terima kasih. Hai semua. Okey, so kita akan pass vlog ni kepada rakan sekerja saya yang akan menemui seorang doktor. Baiklah Doktor, soalan pertama saya, apakah kesan pengguguran terhadap kesihatan wanita? Oh, kesan pengguguran terhadap kesihatan wanita kira-kira 2 atau 3 minggu selepas menggugurkan kandungan, wanita tersebut akan menderita beberapa komplikasi pada fizikal mereka. Sebagai contoh, keluar darah daripada paras, ceret beret, demam, loya dan muntah-muntah dan juga penyakit reza darah. Okey, soalan seterusnya saya, doktor ada apa pesanan tak untuk mana-mana wanita yang ada rasa dalam diri dia nak gugurkan kandungan mereka? Oh, pesanan saya kepada wanita tersebut, pesanan saya bagi wanita yang berhasrat untuk melakukan perkara seperti ini supaya berfikir semula dan berfikir lebih wajar agar tidak menggugurkan kandungan mereka. Sayang Lepas tu, kerana apa? Sebab menggugurkan kandungan ini akan menjejaskan kesihatan mental dan juga fizikal mereka. Terima kasih Doktor atas bersama Doktor dengan saya. Assalamualaikum semua. So hari ini kita akan menemui Rama, seorang pegawai polis bahagian siasatan jenayah. Jom kita sama-sama saksikan. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Ros sebab sudi jadi tetamu jemputan kita lah pada hari ini. Boleh kita dengar sikit perkenalan diri daripada Puan Ros? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Inspektor Ros Anggriani binti Roslim. Saya bertugas sebagai pegawai di 13 Databank DNA di bahagian siasatan jenayah IPD Maran, Pahang. Saya berpengalaman lah dalam penyiasatan kes-kes seksual. Okey, itu je. Jadi soalan pertama, berapa banyakkah kes pembuangan bayi yang pernah direkodkan? Dalam tempoh kajian 4 tahun ke belakang ni, daripada 2018 sampai 2021 lah, ada sebanyak lebih kurang 443 kes pembuangan bayi di seluruh Malaysia. Jadi purata tu sebulan akan ada dalam 9 ke 10 kes pembuangan bayi dekat Malaysia lah. Untuk soalan kedua pula, apakah akta yang boleh disabitkan kepada mereka, para wanita yang gugurkan kandungan ni? Yang bawah umur atau yang dah dewasa lah? Membuang atau menggugurkan janin ni kita boleh sabitkan di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan, iaitu penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kanak-kanak masih bawah umur, kita tak akan bagi hukuman penjara lah. Lalu akan bagi denda dan juga kita masukkan dia ke dalam macam rumah bakti, mana di bawah jagaan JKN akan hantar ke rumah-rumah lindungan. Jadi angka itu bezanya hukuman lah, hukuman yang bawah umur dengan dewasa. Soalan kita yang terakhir lah kan. Apakah inisiatif pihak berkuasa yang memegang undang-undang ni untuk banteras pengguguran haram ni? Contohnya macam kita tahu ada di klinik atau hospital yang jalankan pengguguran haram ni. So apakah inisiatif pihak berkuasa? Selalunya kalau kita terima laporan daripada pihak-pihak yang ada info pasal ni, baru kita akan bertindak lah untuk kita dapatkan info ataupun kita pergi ke klinik yang dilaporkan tu lah. Setakat ni rasa tak ada lagi dekat Malaysia ni yang ada satu unit khas yang kita nak pergi siasat dekat tempat tu. Kecuali kalau ada laporan dalam undang-undang pun tak ada nak sabitkan pihak ketiga yang membantu. Itu sajalah. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih Puan atas perkongsian Puan pada hari ini.
Diharapkan setiap perkongsian ni memberi manfaat lah kepada kami para pelajar di sini. Akan pass vlog ni kepada rakan sekerja saya. Dia akan menemubual seorang imam masjid. Boleh saya minta Ustaz perkenalkan diri Ustaz? Okey, baik. Nama saya Muhammad Saleh bin Pasha, merupakan imam di sini dan juga merupakan seorang guru agama di sekolah agama di Seviu. Boleh tak saya nak terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pembunuhan haram? Dan faktor desakan emosi. Mungkin perempuan tu ada masalah mental dan sebagainya. Disebabkan tekanan orang sekeliling. Stigma masyarakat ni adalah merupakan salah satu kunci juga mereka nak menggugurkan fenomena tersebut. Masyarakat berkutuk dia anak ganda-ganda. Sekarang kita ingat yang berdosa ibu, anak itu tak berdosa, anak itu tidak menjadi masalah. Bila orang tu didesak dengan emosi yang tinggi, maka berlakulah depresi. Dia berlaku depresi kadang-kadang dia bukan nak buat orang nak, dia bunuh diri dia sendiri. Dan yang seterusnya, disebabkan tekanan kemiskinan lah, faktor ekonomi yang tidak bersedia. Hukum dia adalah haram dari pandangan ulama. Sekiranya tidak ada sebab-sebab syar'i. Soalan seterusnya Ustaz, apakah kesan atau akibat daripada pembunuhan anak? Yang pertama, kesan dari sudut zahirnya, dari segi sudut kesihatan, ada impact yang tinggi lah. Mengamalkan minum benda-benda yang tajam untuk menggugurkan kandungan, berikan besi, alat besi tu yang dikorek semua tu dikeluarkan, teknik yang membekalkan servis tersebut, proses pengguguran ini. Maknanya dibuat secara klinikal. Kesan yang paling ketara sekali dari segi sudut kesihatan ialah berkemungkinan terjadinya kematian lah pada ibu yang mengandung. Dan kesan yang berikutnya pada keluarga ini, memberikan keaiban yang besar, dan yang seterusnya memberikan kesan yang paling besar sekali terhadap sosial kita, sosial masyarakat kita, yang menganggap bahawa tidak menjadi satu masalah sekiranya berzina, mengandung, ada tempat untuk pengguguran. Boleh tak kita minta Ustaz untuk jelaskan usaha yang boleh dilakukan untuk mengelakkan pembunuhan? Ya, kalau usaha yang boleh dilakukan seperti yang saya maklum, kita ada pada NGO yang terlibat untuk menguruskan kes-kes ni. Maknanya dia ada dari segi yang pertama dari segi sudut konseling lah. Dan yang bila seseorang itu mengandung anak wanita ataupun dia mengandung, kita rasa nak menggugurkan, perlu dia rujuk kepada NGO tersebut secara konseling lah untuk mendapatkan khidmat sihat daripada pakar. Pihak berkuasa perlu menyokongkan usaha mereka. Perlu ada suntikan dana, perlu ada sokongan dari segi pengepasaan. Itu saja daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas informasi yang dalam kepada Ustaz. Berlakunya pengguguran haram yang pertama adalah tekanan dari keluarga dan persepsi buruk masyarakat terhadap kehamilan luar nikah oleh seorang wanita. Yang kedua, faktor ekonomi dan faktor kewangan oleh seseorang individu. Kesan-kesan pengguguran secara haram adalah: pertama, pakar rahim terkoyak. Kedua, individu tersebut akan mengalami kemandulan. Dan penyakit-penyakit berkaitan dengan faraj dan organ-organ wanita. Usaha dalam menangani isu ini adalah: pekerja di dalam bidang kesihatan perlulah memainkan peranan yang penting dalam memberikan khidmat sokongan yang berbelas kasihan dan tidak bersifat menghakimi. Kedua, menyediakan rumah bimbingan dan perlindungan untuk wanita yang telah terlanjur atau hamil di luar nikah. Pengguguran adalah satu jenayah di sisi undang-undang dan haram di sisi Islam. Jenayah dan agama menganggap ia satu tindakan yang membunuh satu nyawa yang tidak berdosa dan juga tindakan yang tidak bermoral dan melanggar etika serta norma kemanusiaan. Tetapi terdapat justifikasi yang telah diperuntukkan apabila ia melibatkan nyawa ibu tersebut. Maka benarlah bahawasanya penggugur haram adalah satu jenayah jika tidak kena pada caranya dan juga satu tindakan bagi menutup sifat malu seorang wanita tersebut. Ready. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami, Dr. Syahirah dan juga semua ahli kumpulan dalam menjayakan tugasan ini. Sekian daripada kami dan juga vlog kami.